di negeri Sabah itu tadi. 86 pusat penjagaan warga emas telah membuat permohonan bagi perkhidmatan unit bergerak vaksinasi di daerah Timur Laut Pulau Pinang. Itu antara paparan yang akan dibawakan oleh Zatul Iqmah Muhammad Nur langsung dari studio RTM Pulau Pinang. Silakan Zatul. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Memahami kesukaran yang dihadapi warga emas untuk hadir ke pusat vaksinasi bagi menerima suntikan, Unit Bergerak Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut PKDTL membuat kunjungan ke pusat-pusat penjagaan warga emas sekitar daerah itu bagi memastikan mereka dapat divaksin. Penyelarasnya Kalibutu Iru 8 berkata, setakat ini 83 buah pusat penjagaan warga emas telah membuat permohonan. Jadi di daerah Timur Laut, setakat ini kita telah mulakan projek ini pada 21 hari bulan Mei. Okey, dan sebanyak 83 pusat telah pun mendaftar untuk mendapatkan perkhidmatan vaksinasi mobil bergerak yang dianjurkan oleh jabatan kita, dan di Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut kita ada 2 tim, di mana setiap tim ini sebanyak 10 orang anggota yang terdiri daripada pakar perubatan, doktor dan penolong pegawai perubatan, jururawat dan juga pembantu perawatan kesihatan. Menurut beliau, seramai 2,186 warga emas, penjaga dan petugas dari institusi terlibat telah menerima suntikan vaksin melalui program tersebut sejak 21 Mei lalu. Manakala sebanyak 62 pusat penjagaan warga emas telah dikunjungi pihak PKDTL. Program dijangka berakhir dengan dos lengkap pada 30 Jun ini. Antara pusat penjagaan warga emas terlibat, Pusat Jagaan Ocean Villa, Ocean Retirement Home, VK Home, Bethesda Home dan Pusat Jagaan Orang Tua Intan Ceria. Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mewujudkan moratorium dan pengecualian bayaran sewa melibatkan dana berjumlah RM561,100. Ia bakal memberi manfaat kepada usahawan, penyewa gerai, premis tanah serta PPRT Perda yang terkesan dengan pelaksanaan PKP 3.0. Pengerusinya, Khalid Mehtab Muhammad Ishak dalam kenyataan memaklumkan agensi tersebut bersetuju menggariskan beberapa bentuk sokongan selama 3 bulan bermula Mei hingga Julai ini. Antara insentif yang dikeluarkan agensi tersebut adalah penangguhan dan penjadualan semula moratorium bayaran balik skim pinjaman Perda, pengecualian bersasar bayaran sewaan premis perniagaan Perda, pengecualian bersasar bayaran sewaan tanah milik Perda serta pengecualian serta-merta sewaan rumah PPRT. Seramai 575 penyewa dan peminjam bakal menerima manfaat daripada insentif berkenaan. Tiada perubahan harga barangan basah dan keperluan asas di Pulau Pinang walaupun sedang dalam pelaksanaan Sekatan Pergerakan Penuh atau PKP 3.0. Tinjauan RTM di beberapa pasar sekitar Georgetown mendapati rata-rata peniaga masih mengekalkan harga pada kadar yang ditetapkan. Barang basah seperti hasil laut dan lain-lain didapati tidak mengalami kenaikan harga. Begitu juga bawang, cili merah, cili kering, tomato dan timun. Customer tu. Tak cakap apa-apa. Dia orang tahulah. So, anti rasa macam nak mau tengok ni barang mau turun ke? Turun ke lah boleh. Orang pun tak ada susah. Kita orang pun tak ada susah. Mahal sikit-sikit dia orang beli lah. Harga barang semua okey je lah. Okey lah. Ada naik dah. Tak ada naik sangat lah. Tak ada naik dah. Itu kau rasa apa ada tak 2-3 barang yang naik ke apa, tak ada langsung ke macam cakap? Sama je dari dulu pun. Okeylah, setakat yang saya duk main ni tak ada sangatlah peningkatan harga yang ketara ke apa ke. Lebih kurang sama juga macam sebelum PKP. Kalau ada pun adalah 2-3 item tu yang naik, tapi yang tu biasalah. Sebelum PKP pun memang naik turun harga ni memang biasalah. Jadi okeylah, tak membebankan sangatlah. Sementara itu, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Pulau Pinang, Rizwan Abdul Ghaffar ketika dihubungi berkata,
Setakat pagi tadi, pihaknya tidak menerima sebarang aduan berkenaan kenaikan harga barangan. Bagaimanapun, KPDN SGP sentiasa membuat pemantauan bagi memastikan harga barangan di negeri ini kekal terkawal. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Lindung diri, lindung semua. Sentiasa patuhi SOP PKP. Kembali semula bersama Farha di Wisma Berita Angkasa Puri.